Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita pada kali ini di mana kita masih lagi dalam bab 1 iaitu warisan negara bangsa dan ini adalah tajuk daripada tingkatan 4. Dan pada sesi kali ini cikgu akan sentuh mengenai 1.2 iaitu latar belakang negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jika sebelum ni kita lihat mengenai latar belakang negara bangsa Kerajaan Alam Melayu, jadi untuk sesi pada kali ini kita akan lihat kepada latar belakang negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Tanpa membuang masa lagi, jom kita pasak sejarah bersama dengan cikgu untuk kita meneroka tajuk ini. Jom bersama dengan cikgu. Yang pertamanya kita akan lihat mengenai ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Umumnya, Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri dalam membentuk negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, kita lihat di sini ada 6, iaitu yang pertamanya ialah kerajaan. Dan yang kedua ialah rakyat. Manakala yang ketiga ialah kedaulatan, yang keempat ialah wilayah pengaruh, yang kelima ialah undang-undang dan yang terakhir sekali iaitu yang keenam ialah lambang kebesaran. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan lihat kepada setiap ciri yang ada. Kita akan lihat dahulu kepada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama iaitu kerajaan. Okey, apa dia kerajaan? Kerajaan ni kita lihat muncul apabila adanya raja. Jadi kalau tak ada raja, maka tak adalah kerajaan. Jadi kena ingat kerajaan ni muncul apabila ada raja. Dan raja merupakan pemerintah tertinggi dan raja akan dibantu oleh pembesar. Ingat raja merupakan pemerintah tertinggi dan akan dibantu oleh pembesar. Malah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ini telah diperkukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Dan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ini kalau kita lihat sangat tersusun dan selepas kedatangan Islam, pemerintah telah menggunakan gelaran sultan. Jadi itu tentang kerajaan, ciri yang pertama. Jadi kita pergi pula kepada ciri yang kedua iaitu rakyat. Rakyat ni akan menumpahkan taat setia kepada sultan. Malah rakyat akan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasa. Umumnya rakyat terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Jadi ingat umumnya terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Dan golongan diperintah terdiri daripada golongan merdeka dan juga hamba. Jadi kesejahteraan rakyat dijamin oleh sultan dan rakyat akan mengakui kekuasaan sultan. Jadi hubungan timbal balik ini telah mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Jadi golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan juga pembesar, manakala golongan diperintah terdiri daripada rakyat. Jadi kita lihat pula kepada ciri yang ketiga iaitu kedaulatan. Kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Ya, cikgu ulang di mana kedaulatan ni merupakan lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan dan kedaulatan ni merupakan hak mutlak sultan. Di mana hak mutlak sultan ni bermaksud sultan akan mengawal rakyat dan wilayahnya. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka telah diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan asing. Maksudnya tak dijajahlah oleh mana-mana kuasa asing. Dan kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf oleh kerajaan Ming. Kerajaan Ming telah menghantar utusan untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka. Jadi itu ciri yang ketiga iaitu kedaulatan. Jadi kita lihat pula kepada ciri yang keempat iaitu wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ini merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat.
Jadi cikgu ulang di mana wilayah pengaruh ni merupakan kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka ini luas. Jadi antara kawasan ataupun wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka ini merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Dan kita lihat juga di mana wilayah pengaruh ni diperolehi melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Apa dia penaklukan ni? Bermaksud di mana wilayah taklukan ni adalah wilayah yang diperolehi melalui peperangan. Itu kita panggil wilayah taklukan. Manakala untuk wilayah naungan pula, wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Itu kita kata adalah wilayah naungan. Manakala yang ketiga, wilayah perkahwinan. Contoh kita dapat lihat di sini di mana Kerajaan Majapahit telah menghadiahkan Siantan. Kawasan Siantan ni telah dihadiahkan kepada Sultan Mansur Shah oleh Kerajaan Majapahit kerana Sultan Mansur Shah telah mengahwini puteri Majapahit. Jadi melalui perkahwinan tersebut, jadi kita lihat Siantan berada di bawah wilayah pengaruh Melaka. Jadi itu bagaimana kita lihat wilayah pengaruh ni diperolehi melalui penaklukan, melalui naungan dan juga perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas akan membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan ini. Jadi itu tentang wilayah pengaruh. Kemudian kita pergi kepada ciri yang kelima iaitu undang-undang. Terdapat 2 undang-undang bertulis dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertamanya ialah kita ada Hukum Kanun Melaka. Yang pertama Hukum Kanun Melaka, yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Di mana undang-undang ni telah digunakan untuk mengukuhkan kerajaan, itu satu. Jadi undang-undang ni adalah untuk mengukuhkan kerajaan, dan yang kedua undang-undang ni adalah untuk melindungi rakyat. Jadi ada 2 sini undang-undang ni diguna untuk mengukuhkan kerajaan dan untuk melindungi rakyat. Dan undang-undang ni juga telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Jadi itu tentang undang-undang. Dan yang akhir sekali adalah tentang lambang kebesaran. Lambang kebesaran ni merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Dan untuk lambang kebesaran ni, ia menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ni terdiri daripada adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan juga cap mohon. Di mana cap mohon ni biasanya digunakan untuk mengesahkan arahan sultan. Jadi ini antara lambang kebesaran yang ada di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi rumusannya cikgu dapat nyatakan di sini kita ada 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertamanya cikgu ulang kembali kerajaan, yang kedua rakyat, yang ketiga kedaulatan, yang keempat wilayah pengaruh, yang kelima undang-undang dan yang keenam ialah lambang kebesaran. Dengan ada ciri-ciri negara bangsa ini telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini yang dapat cikgu kongsikan bersama kamu pada sesi kali ini. Cikgu harap kamu dapat manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sebelum tu jangan lupa untuk ikuti channel cikgu untuk video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.